Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Najib dan anak perlu bayar cukai tertunggak. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan anaknya Datuk Muhammad Nazifuddin gagal membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung tuntutan saman cukai yang dikenakan ke atas mereka. Mahkamah Rayuan di Putrajaya menolak permohonan mereka untuk membatalkan penghakiman ringkas yang dikeluarkan terdahulu dalam saman cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang masing-masing bernilai RM1.69 bilion dan RM37.6 juta lapor Malaysia Kini kemarin. Sinar Harian pada 19 November 2020 melaporkan Najib dikehendaki membayar tunggakan cukai tersebut bagi tempoh antara 2011 dan 2017 kepada kerajaan selepas Mahkamah Tinggi membenarkan penghakiman terus tanpa perlu dibicarakan. Jumlah tunggakan berkenaan perlu dibayar sebagai hutang kepada kerajaan mengikut Seksyen 106-3 Akta Cukai Pendapatan. Mahkamah juga tidak boleh memenuhi permohonan Najib selaku defendant untuk mendengar rayuan bagi jumlah tunggakan yang dipertikaikan itu. Mengikut undang-undang, Najib hanya boleh mengemukakan rayuan berhubung jumlah yang dipertikaikan itu kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan PKCP setelah membuat bayaran terlebih dahulu. Pada 25 Jun 2019, kerajaan menerusi LHDN memfailkan saman terhadap Ahli Parlimen Pekan itu dan menuntut beliau membayar RM1.69 bilion bagi cukai pendapatan yang belum dibayar, kadar faedah 5% setahun dari tarikh penghakiman, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Menulis di Facebooknya pada 8 September, Najib mendakwa telah menerima banyak maklumat tentang denda cukai tambahan yang dikenakan terhadapnya. Ada yang datang menemui saya dan memohon maaf serta memberitahu saya bahawa kes cukai tambahan RM1.7 bilion ini sebenarnya telah disiasat 3 kali sejak 2018. Malah mereka sendiri akui setelah 3 kali siasatan itu dijalankan dengan penuh teliti, mereka tidak menemui apa-apa kesalahan yang dilakukan saya dan tiada penalti cukai yang patut dikenakan terhadap saya, katanya. Beliau mendakwa selepas 3 kali siasatan itu selesai dan hasilnya jelas menunjukkan beliau tidak melakukan sebarang kesalahan mengikut undang-undang. Katanya ada pegawai tertinggi LHDN yang mengarahkan untuk teruskan penalti cukai terhadap beliau kerana telah diarahkan oleh ahli-ahli politik tertentu. Beliau juga mengulangi cerita lamanya bahawa wang yang disebut RM2.6 bilion yang masih dikirakan sebagai pendapatan itu telah dikembalikan kepada penghantar 4 bulan selepas diterima. Bekas Perdana Menteri itu membuat laporan polis terhadap LHDN dengan dakwaan bahawa pegawai-pegawai terbabit serta ahli-ahli politik tertentu melanggar Seksyen 167, Seksyen 192, Seksyen 196, Seksyen 197 Kanun Kesesaan dan Seksyen 23 Akta SPRM yang membabitkan salah guna kuasa dan penggunaan dokumen palsu. Menarik untuk kita lihat hujah Najib kali ini dengan kes rayuan sabitan dan hukuman penjara terhadap beliau berhubung penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad yang sedang berjalan di Mahkamah Rayuan. Pada 21 April lalu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitabaram berkata tindakan Najib Razak mengembalikan sebahagian derma Arab kononnya kepada pengirim tanpa sebarang penjelasan ataupun surat ucapan terima kasih menunjukkan derma Arab itu satu penipuan. Menurut beliau, jika itu sumbangan daripada almarhum Raja Abdullah Abdul Aziz Al Saud, mengapa harus dikembalikan kepada syarikat yang dikenali sebagai Tenor Finance Corp? Raja itu tidak pernah meminta wang itu dikembalikan. Malah perayu iaitu Najib berkata wang itu didermakan oleh Raja Arab Saudi untuk memastikan Malaysia boleh menjadi model negara Islam yang stabil dan moden.
adalah benar-benar pelik bagi Najib untuk memulangkan derma sebanyak 2.6 bilion ringgit daripada raja kepada sebuah syarikat. Ini cubaan terdesak untuk menyokong kes pembelaan Najib. Dalam keterangannya, menyatakan ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Choo yang memintanya memulangkan duit itu kepada Tanor. Katanya lapor bernama. Untuk rekod, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ dalam pemfailan saman pelucutan sivilnya pada Jun 2017 mendakwa bahawa sekurang-kurangnya 27.3 juta US dollar telah digunakan bagi membeli loket dan kalung berlian merah jambu 22 karat untuk isteri M01. DOJ mendakwa invoice untuk barang kemas tersebut dibayar oleh dana yang disalurkan daripada 2.6 bilion ringgit yang dimasukkan dalam akaun peribadi Najib di M-Bank yang berpunca daripada pinjaman bond 1MDB pada tahun 2013. Kita boleh akses maklumat DOJ ini dengan menaik Viceroy Complaint menerusi mana-mana browser internet. Maklumat di hujung jari. Najib, jika benar, namakan ahli politik yang menggunakan pegawai LHDN untuk menganiaya beliau itu. Jika tidak, ini satu lagi penipuan Najib dalam siri-siri penipuan dan separuh benar berhubung keterangannya tentang One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International yang pernah dikuasainya. Jika di Mahkamah Rayuan, timbalan pendakwa raya, kata Najib, tipu. Apa sangatlah menipu di Facebook. Tetapi sekiranya Walaun dan Macai mahu kekal bebal dan percaya penipuan Najib, kata orang tua-tua, guru dari langit pun tidak akan dapat mengajar mereka.